Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okay, alhamdulillah, insyaallah saya akan berkongsi bersama dengan anda semua pada hari ini ataupun malam ini ialah berkaitan dengan kawalan sumber potasium bagi pesakit yang menjalani dialisis ataupun bukan pesakit yang menjalani dialisis, yang mana yang telah pun didiagnos dengan masalah buah pinggang tahap 3, tahap 4 dan juga tahap yang kelima yang memerlukan pada rawatan dialisis. Jadi tujuan saya berkongsi ini ialah sebagai satu langkah pencegahan ataupun satu proses untuk kita menjaga supaya kadar potasium ataupun tahap bacaan potasium dalam darah bagi pesakit yang menjalani dialisis ini ataupun yang tidak menjalani dialisis ini daripada menjadi terlalu tinggi. Okay? So potasium kalau dia terlalu tinggi dalam darah, dia akan menyebabkan gangguan kepada denyutan jantung dan juga dan dia sendiri dia akan menyebabkan masalah dari segi keseimbangan elektrolit dan sebagainya. Jadi sebenarnya selain daripada pesakit yang menjalani dialisis yang perlu mengawal potasium, ialah pesakit yang dalam proses menjalani rawatan jantung dan sebagainya. Mereka perlu berjaga-jaga dengan sumber makanan yang tinggi potasium. Okey. So beberapa langkah yang perlu diambil untuk kita memastikan supaya tahap potasium tidak meninggi ataupun memecut naik dalam darah ialah yang pertama ialah satu, kita mengelakkan ataupun cuba mengurangkan pengambilan makanan-makanan tinggi potasium. So potasium ni dia banyak daripada sumber sayuran dan sumber buah-buahan sebenarnya. Okey, tetapi di sana ada beberapa buah yang kita boleh kategorikan dia yang tinggi potasium dan ada yang rendah potasium. Okey, contoh yang tinggi potasium macam durian, cempedak, nangka, apa lagi? Kurma, pisang. So ini ialah contoh-contoh makanan ataupun buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang tinggi potasium. Selain daripada tu bayam, sawi, brokoli dan makanan-makanan dalam tin pun dia tinggi potasium. So itu yang pertama. So yang kedua, kita cuba tukar daripada pengambilan makanan tinggi potasium ini kepada makanan yang rendah potasium, sayur-sayuran yang rendah potasium. So antara contoh sayur-sayuran yang rendah potasium macam tauge, macam peria, timun batang, petola, dan juga macam contoh kangkung masih dikira sebagai rendah kandungan potasium. Selain itu ada beberapa jenis buah yang rendah kandungan potasium macam contoh apple, jambu batu, pear, dan juga macam anggur pun dia antara kumpulan makanan yang rendah potasium. Jadi langkah pertama ialah kita membezakan mana makanan yang tinggi potasium, dan yang kedua ialah mana makanan yang mengandungi sumber potasium yang rendah. Okey, itu yang pertama. So yang kedua ialah dari segi penyediaan sayur-sayuran. Okey, so penyediaan sayur-sayuran penting untuk penyedia makanan kepada pesakit yang mengalami masalah buah pinggang ni untuk mereka potong dan juga merendam dahulu sayur-sayuran itu di dalam air, kerana sifat potasium sendiri dia bersifat soluble in water ataupun larut dalam air. Jadi semakin lama kita rendam dalam air, so potasium tu semakin banyak akan keluarlah. Macam tu. So sebenarnya tahap berapa lama tu ada cadangan yang katakan kena sejam, ada cadangan yang katakan kena 30 minit, tapi mengikut kesesuaian kita asalkan kita merendam ia di dalam air. Okey. So kemudian dari segi itu dari segi sayuran. Dari segi buah-buahan pula, kita kalau boleh kita makan buah, kita cuba buang kulit buah, sebab kulit buah sendiri antara tempat yang mengandungi potasium yang tinggi. Okey, so selain daripada tu, jika kita mengambil makanan ataupun buah-buahan dalam tin, sebaik-baiknya jangan ambil air yang dalam tin tersebut lah. Maksudnya
ambil isi dia saja. Tapi sebaik-baiknya kalau boleh kita cuba elakkanlah, kita ambil buah-buah yang fresh ni. Itu lagi bagus sebenarnya, kan? Dan selain daripada itu, kita cuba elakkan juga ialah pengambilan buah-buahan kering ataupun jenis jeruk. Kerana buah-buahan kering dan jenis jeruk ni biasanya dia akan tinggi kandungan potasium. Biasa dia tinggi kandungan potasium. Selain daripada tu, dari segi penggunaan rempah ratus kita elakkan rempah ratus yang serbuk. Kita ambil rempah ratus yang asli ni, yang macam rempah kasar kita panggil, bukan rempah yang telah pun diproses. Dan selain daripada tu, elakkan juga pengambilan ginseng atau apa-apa jenis herba. Kerana biasanya herba dan ginseng ni sendiri dia antara sumber potasium, mengandungi sumber potasium yang tinggi. Jadi sebaiknya kita elakkan. Dan selain daripada makanan-makanan ataupun tips yang saya kongsi tadi, ada beberapa langkah pencegahan ataupun langkah berjaga-jagalah yang kita kena ambil untuk mengurangkan pengambilan potasium. Kerana contoh macam penggunaan garam gantian ataupun pengganti garam, ataupun yang kedua dari segi pengambilan produk herba, produk yang mengandungi herba dan akar kayu sebaik-baiknya elakkan. Ataupun yang ketiga ialah dari segi ubat-ubatan, kerana ada setengah ubat itu dia mengandungi potasium yang tinggi. Jadi benda ni kena konsult ataupun kena dibincangkan bersama dengan doktor anda supaya untuk mengelakkan tahap potasium yang tinggi dan sekaligus dia menyebabkan masalah kepada kardiovaskular ataupun kepada jantung itu sendiri. Jadi ini antara beberapa langkah penting lah untuk kita ambil peduli tentang tahap kesihatan pesakit buah pinggang yang menjalani proses dialisis ataupun pesakit di tahap 4 yang kita bimbang takut-takut pengambilan makanan sumber potasium ini menyebabkan masalah kepada kesihatan mereka. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada malam ini untuk dikongsikan bersama dengan anda semua. InsyaAllah semoga bermanfaat dan semoga mendapat rahmat dan sentiasa diberikan kesihatan daripada oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.